Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu soalan yang sampai kat saya. Dan saya baca soalan itu. Tapi tuan-tuan jangan risau sebab saya tak sebut nama tempat tu. Dan saya tak sebut nama orang yang berkenaan. Walaupun saya tahu semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Yang ni soalan mai kat mesej saya. Macam tu bunyi. Jadi saya bacalah. Mohon pencerahan Ustaz. Iaitu mengenai satu ustaz yang mai berkuliah di masjid kami. Dia tak kata kami, dia sebut masjid tu. Tak apalah, saya ubah kepada masjid kami. Mengatakan, jadi ustaz tu, satu ustaz tu dia mai kuliah maghrib kat masjid mereka. Bagi tahu apa? Makmum dilarang membaca surah selepas membaca Fatihah. Habis dah surah Fatihah, nak baca surah ni? Tak boleh. Tak boleh. Makmum tak boleh. Makmum buat cara makmum. Jangan duk lebih-lebih. Itu saya tambah ayat tu. Dia kata tak boleh, dilarang. Pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Nampak? Tak boleh tu, makmum tak boleh baca surah lepas daripada Fatihah. Bila? Lepas daripada baca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua. Ketika solat zuhur dan asar. Jadi dia sebut yang tu. Solat zuhur, solat asar. Rakaat pertama, rakaat kedua. Zuhur asar berapa rakaat? 4. Yang awal tu. 1, 2. Baca Fatihah. Jadi sembahyang zuhur asar ni dia daripada jenis sembahyang apa? Sir, bukan jahar. Sir. Jadi sir ni artinya kita tak dengar imam baca. Jadi imam Allahu Akbar, mungkin kot kita dengar juga sikit-sikit sebab ni mikrofon ni. Sama ada pakai macam ni atau dia klip, dia sangkut dekat leher dia. Biasa kita dengar lah sikit-sikit sama-sama dengar macam tak apa nak jelas. Sat dengar, sat tak dengar. Begitu kan? Maka imam baca, kita pun baca. Jadi imam baca apa? Mana nak tahu, kita tanya dia lah. Tapi kita tahu biasanya lepas iftitah dia baca Fatihah. Kan? Lepas tu, ini rakaat pertama, rakaat kedua. Baca surah. Tak apalah, hai imam tu. Tak kita makmum ni. Habis Fatihah nak baca apa? Dia kata apa? Tak boleh. Dilarang. Sama ada sembahyang zuhur, sembahyang asar. Hukum membaca. Kau baca juga. Apa ni kita duduk diam, imam duduk baca ni. Surah apa? Tak apa nak dengar. Kan? Dia baca apa? Tak apa lah. Biar pergi dia baca apa? Maka kita nak baca surah juga. Pilihlah surah mana kita nak baca kan. Apa hukum dia? Makruh. Jadi ustaz tu kata dalam kuliah mereka makruh. Pasal apa makruh? Pasal dilarang. Bagi siapa? Makmum. Mayang apa? Zuhur dan asar. Minta pencerahan daripada ustaz. Mesej tu. Tak apa. Jadi saya pun jawab. Tapi itulah dengan tulis ni. Tak apa nak larat dah lah ni. Nak tulis sebab dalil ni. Nak keluar dalil, nak tulis, nak type yang Jawi punya sekali, nak ubah sekali. Tak reti baca pula, tak ada baris. Baik, tak apalah. Jadi bila mai pencerahan melalui kuliah yang macam ni, agak senang sikit. Sebab apa? Sebab kita sudah ada dalil dan kita baca. Daripada nak menulis biar kita baca lebih sesuai insya-Allah. Mudah-mudahan kuliah subuh kita ni akan sampai ke dia. Jadi dia dengar balik segala dalil yang kita ketengahkan. Baik, saya jawab. Ada dalil dia. Dalil yang pertama, qala Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat Nabi nama Jabir bin Abdullah. Kunna naqra'u fi salati adh-dhuhri wal 'asri khalfal imam.
Kunna dulu, masa zaman Nabi dulu, kami membaca pada semayang zuhur dan asar khalfal imam, belakang imam. Bifatihatil kitab, ay al-fatihah. Apa yang kami baca? Kami baca, semayang zuhur, asar ni, kami baca surah Fatihah, wa suratin ukhra, dan ada lagi surah lain lepas pada tu. Ni dalil menjawab yang dia kata tak boleh kau buat juga makruh. Makruh kok mana? Siapa tak boleh? Zaman Nabi ni sahabat baca surah lepas daripada Fatihah. Ni kata bahaya ni. Kalau dia keliru seorang tak apa. Dia mengelirukan orang lain. Pandai letak hukum pula. Ustaz, orang boleh percaya ke dia? Orang boleh percaya. Pasal apa? Pasal terkenal. Orang lama. Kan? Berapa kali lah duk keluar suara dia dalam radio Pulau Pinang. Ni bahaya dia. Oh, kalau sana sini orang sambut bukan main. Kan? Kalau kuliah dia biasanya kan, orang akan buat poster lah. Poster. Kalau macam saya minta maaf. Dia kata habis duit boleh. Ustaz malam ni tak ada poster kan? Padang tulis kat bot sudah. Habis duit boleh buat poster dia. Tapi kawan tu jangan. Ini kata bahaya dah. Kan? Sebab apa? Sebab keluar fatwa yang macam tu. Makruh. Tak boleh baca. Jadi dia sudah lawan dalil. Kan? Bahkan Jabir kata apa dia? Lepas daripada Fatihah kami baca surah yang lain. Fi raka'atain ulayain. Pada 2 rakaat yang mula. Rakaat pertama, rakaat yang kedua. Ambil baca. Fi raka'atain ukhrayain naqra'ul Fatihah faqat. Jadi rakaat yang ketiga, yang keempat hanya kami membaca Fatihah sahaja. Hadis riwayat Ibnu Majah bernombor 843 sahih. Kalau yang dia tentang tu dhaif tak apa. Tapi ni sahih ni hang lawan. Kan? Kemudian ada satu lagi dalil yang lain. Kan? Dia kata apa? Mungkin dia kata kalau kita bagi hadis ni, dia kata yang ni bukan Nabi yang baca. Yang ni Jabir kata kami, maksudnya kalangan sahabat yang baca pada zaman Nabi, betul zaman Nabi. Bukan Nabi baca. Kan? Bukan Nabi baca. Ni sahabat baca. Nabi tak baca. Okey. Kita bagi dalil yang kedua yang Nabi sendiri baca. Tapi tu ulama kata, pasal apa? Nabi tu imam. Tak. Nanti kita buat rumusan. Apa kata ulama? Daripada Abi Qatadah. Ini seorang sahabat Nabi, Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atain ulayain min adh-dhuhri wal 'asr. Bi Fatihatil Kitab was surah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat yang mula daripada sembahyang zuhur dan asar Fatihatul Kitab, surah Fatihah dan surah yang lain. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang-kadang kami dengar apa yang Nabi baca. Dengar bacaan Nabi. Oh, maksudnya suara Nabi itu kuat. Suasana mungkin tak hujan, tak bunyi apa di luar sana, sepi. Pas Nabi pula baca. Sampai surah yang Nabi baca kami dengar. Wa yaqra'u fi rak'atin ukhrayain bi Fatihatil Kitab. Yang rakaat ketiga, rakaat keempat Nabi hanya membaca surah Fatihah sahaja. Ini Sahih Bukhari 759, Muslim 451. Baik. Maka apabila saya jawab macam tu, jadi kawan yang tanya ni rujuk semula. Rujuk semula. Ustaz tu, kira dia ni orang nak ambil tahu sungguh ni. Kan? Dia dengar kuliah, kan? Dia dengar kuliah maghrib. Esok siang, dia kontak saya. Keliru Ustaz. Minta Ustaz bagi pencerahan, kita bagi dalil. Wish, kemah dalil ni. Dia rujuk balik Ustaz tu. Jadi Ustaz tu bagi dalil pula. Apa dalil dia? Nampak? Dalil sudah. Kan? Lawan dalil. Dalil dawal lain.
Apa punya dalil lawan dalil. Baik. InsyaAllah akhir zaman ni, InsyaAllah salah satu dia. Baik. Dalil yang dia kata makruh ni. Dia kata apa? Dalilnya hadis sahih. La salata liman lam yaqra' bi ummil Quran. Kan? Tidaklah sah semayang kalau tak baca Fatihah. Ummul Quran tu Fatihah. Tu dalil dia. Ni dalil apa ni? Dalil apa? Isu dia Zuhur Asar. Kita mai dua dalil. Jabir dengan Abi Qatadah ada kalimat Zuhur Asar. Tiba dia umai satu dalil. Dia kata apa? Semayang kalau tak baca Fatihah tak sah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa punya dalil dia orang keluar? Dia kata ni, orang tak boleh bertikai. Hadis sahih. Siapa bertikai? Yang kalut. Orang keluar dalil yang lain duk kata, apa jangan duk bertikai. Ni kemah apa? Kuih duk longgar. Lagi duk main dalil yang lain. Dua dalil. Kita bagi dua, dia balas dua. Kan? Oi. Kemah ni. Model tak kenal saya siapa dia. Kan? Dalil yang kedua daripada dia. Dalil yang pertama tadi, sahih tak? Sahih. Jadi macam mana Ustaz? Tak pakai. Pasal apa? Pasal dia cerita lain. Kan? Kita tak nafi baca Fatihah tu. Siapa nafi? Isu dia surah lepas Fatihah bagi rakaat yang kedua. Yang dia kata tak boleh baca. Makruh. Dalil kita tu kemah bagi dah. Dia umai dalil yang apa punya dalil ni kan? Okey, kita tengok yang kedua. Dalil dia. La taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ujung tu serupa. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Dalam kurungan dia kata apa dia? Dia kata baca surah lepas Fatihah. Jangan buat macam tu. Dia punya kita kata apa dia? Bukan macam tu dia punya kefahaman hadis tu. Tapi nak jadi hujah kepada dia, dia kata apa dia? Nabi kata jangan buat macam tu. Apa maksud Nabi? Nabi kata jangan baca surah lepas Fatihah. Dia pandai-pandai. Kan? Sedangkan Nabi kata jangan buat macam tu, maksudnya apa dia? Jangan baca kuat sampai ganggu imam, jangan baca kuat sampai ganggu makmum yang lain. Itu maksud dia. Dia pandai kata jangan baca surah lepas Fatihah. Nabi larang. Mana Nabi larang? Ini bukan larangan macam tu. Kan? Nabi kata jangan la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Baca surah Fatihah. Kalau nak baca surah yang lain, tapi jangan sampai ganggu orang lain. Sampai orang kata, mana satu imam ni? Sama naik surah dengan imam. Kan? Kawan duduk belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata, aku sedar lagi imam ni karut baca apa merangkak. Tak boleh macam tu. Pada baca surah pula. Dia baca surah pula kuat. Lam yakunil. Imam baca qul huwallah je. Aku nak turun kat mana kawan duk baca lam yakunil ni. Ni panggil macam ni, kena tarik telinga, lempak keluar. Gitu. Jadi dia omel dalil yang macam ni. Kan? Sedangkan bila kita amati dalil yang kedua, kan? Dia kata apa? La taf'alu, Nabi tak bagi, maksudnya surah-surah lepas Fatihah, dia pandai tu. Kan? Padahal kita nak jawab hadis ni. Dia kata apalah, hadis ini adalah sahih. Sebenarnya hadis ini pertikaian kalangan ulama. Ada ulama kata hadis ini sahih. Ada yang kata hasan. Tapi tidak kurang juga ada yang mengatakan hadis ini ni la taf'alu ni, dia mula dengan la taf'alu ni dhaif. Siapa yang kata dhaif? Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Lagi siapa yang kata dhaif? Imam Yahya bin Ma'in. Sebab ada satu perawi dalam sanad ini yang bernama Ibnu Ishaq. Maka Ibnu Ma'in dia kata apa dia? Dia kata Ibnu Ishaq ini laisa bihujjah. Tak boleh buat hujah. Mai hadis daripada dia tak boleh buat hujah. Jadi dia omel dalil yang kedua, pertikaian kalangan ulama. Lagi dia sengaja mencipta-cipta
Padahal benda yang Nabi tak sebut pun, dia jangan baca surah. Dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Pada hadis ini pertikaian ulama, bukan semua yang kata sahih. Yang sahih Nabi baca. Ni tadi kita baca ni hadis. Hadis daripada Abi Qatadah. Kan? Nabi baca. Lepas tu berlaku pada zaman Nabi. Dan Nabi tidak tegur sahabat-sahabat baca surah lepas daripada suratul Fatihah. Nabi ni bila dia dengar benda tak betul, bila dia nampak benda tak betul, dia takkan biar. Dia takkan biar. Ni bercanggah. Tiba-tiba pula Nabi kata, jangan duk baca Fatihah saja nak. Apa ni? Dia begitu tuan-tuan. Jadi, inilah yang kita bimbangkan. Berlaku kalangan kita yang mengelirukan orang. Mengelirukan orang. Dia duk kata macam tu juga. Dia kata kita ni jangan duk ikut imam-imam besar. Jangan duk ikut. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Yang kita kena ikut ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang muktabar. Seperti mana Imam Nawawi. Kalau tak percaya, dia kata tengok apa Imam Nawawi kata. Imam Nawawi kata, jangan baca surah lepas daripada Fatihah. Jangan baca surah. Pasal kita ni makmum. Jangan baca. Siapa kata ni? Imam kita. Dia ambil mana perkataan tu? Ulama kata apa dia? Membaca surah lepas pada Fatihah sunat di sisi jumhur fuqaha. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Apa hukum dia? Sunat. Wa zahab al-Hanafiyah ila anha wajibah. Itu lagilah kuat. Mazhab Hanafi, apa dia? Lepas Fatihah membaca surah, hukum dia adalah wajib. Tu dia wajib terus. Siapa wajib? Pasal Nabi tak pernah tinggal. Sahabat-sahabat pun pakat duk buat. Sahabat-sahabat duk buat sama-sama mereka. Lepas daripada Fatihah, maka mereka baca surah. Banyaklah dalil sini yang saya tak perlu, yang tak perlu saya nak membacanya. Itulah yang kita heran. Ada umai dalil yang tidak kuat. Tak kuat, bukan tak kuat, artinya dia bawa dalil, tapi dalil yang tak mengisahkan tentang baca surah lepas Fatihah. Dia kata apa? Dia kata pendapat saya yang ketiga. Yang ketiga tadilah dia umai dalil dua tu. Sebagaimana qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ni kok mana saya tak mau bawa lah banyak-banyak. Hanya yang saya bawa di sini iaitu ni yang terkini dalam mazhab Syafi'i, fiqh manhaji. Kalau dia ada kitab ni fiqh manhaji, cuba dia buka jilid yang pertama pada muka surat 184. Ini sudah diterjemah. Naskah asal bahasa Arab ada kat rumah. Saja saya bawa yang sebab kitab ni kita baca di beberapa tempat yang lain. Sini kalau kita tengok ada satu tajuk, membaca suatu daripada ayat Quran selepas daripada Fatihah. Perkara sunat ini akan terlaksana dengan baca satu surah daripada Quran, sekalipun pendek. Baca surah apa pun tak apa, pendek pun tak apa, ambil ayat-ayat tertentu pun tak apa lepas daripada Fatihah. Ia hanya disunatkan pada 2 rakaat pertama sahaja dalam setiap sembahyang. Tak kira sama ada zuhur ke asar ke, habis Fatihah bacalah mana-mana surah yang kita rasa boleh kita nak baca. Tapi dia kata apa? Tak boleh. Pasal apa? Kalau baca juga jadi hukum makruh, bertentangan dengan kitab ni para ulama yang hebat-hebat yang menyusun kitab ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah kesimpulan dia yang kita boleh buat. Apa dia? Berhati-hati, berwaspada dengan apa pun yang kita dengar, walaupun daripada seorang tokoh yang terkenal, yang hebat sekalipun. Nanti dulu nampak macam pelik saja, kita ada beberapa orang yang lain, kita rujuk supaya kita dapat betul-betul kepastian. Sebab pendapat yang tak boleh kita nak tolak yang keluar daripada Nabi.
yang tu muktamad. Kan? Mai daripada siapa pun nanti dulu kita cek dulu betul ke tak betul, kan? Sah ke daripada dia dan sebagainya. Kan? Kalau rasa ada keraguan, insya-Allah, kan? Kita ada lagi beberapa orang tertentu yang kita boleh rujuk untuk kepastian. Bagus, alhamdulillah ni ada sahabat ni yang sikap dia begitu, dia berani, kan? Bukan sakat dia soal saya, bahkan dia tanya ustaz tu, dia rasa macam serupa macam isi kuliah dia rujuk ustaz lain pula, dia balas pula kali yang kedua kat ustaz tu. Kan? Pas saya kata apa dia? Saya kata sudahlah. Kan? Kalau macam itulah pendirian dia, sudahlah. Tapi masalah dia, kan, kuliah dirakam, kan, secara live. Jadi berapa orang yang tonton, yang dalam masjid dah berapa orang, di luar sana berapa orang tonton. Jadi, akhirnya orang akan keliru, wish tak boleh baca, wish jadi makruh no, lah aku lama ni aku duk baca. Cuma kalau kita dengar suara imam, maka tak payahlah kita baca, kita dengar, menghayati bacaan imam. Tapi kalau kita tak dengar, supaya juga ulama kata sembahyang jahriyah sekalipun, maghrib, isyak, subuh, tapi imam no, masjid besar, ramai, kan? Kita main lambat, kita duduk belakang, suara tak berapa dengar. Mayang apa ni? Maghrib. Takkanlah masjid hampa kecil, masjid kami ni besar, duduk belakang tak dengar. Katalah macam tu, kan? Tu macam mana? Boleh, kan? Makmum lepas daripada Fatihah dia baca surah. Kalau tidak, sekali dia teringat ni apa semua, terang imam nak rokok. Padahal imam baca surah, dia tak dengar surah. Kalau dia dengar, tak usah duk baca apa. Kan? Memadai membaca suratul Fatihah pada dengar bacaan imam. Kalau dia tak dengar, maka dia ada pilihan untuk membaca surah. Ustaz macam jariah sekalipun, masalah dia tak dengar. Kan? Ada begitu. Kalau sembahyang siriyah, tapi kalau dia dengar, sembahyang sir, zuhur, asar, tapi bacaan imam tu dia dengar, dia nak baca, terbaik jangan baca. Kan? Memadai suratul Fatihah, lepas tu dia dengar, boleh dengar, oh imam baca ni. Sembahyang zuhur, mikrofon duduk kat sini, kan? Dia baca, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Kita belakang dengar, tak payah baca surah, dengar dia baca. Kan? Walaupun sembahyang itu siriyah, tapi imam baca kuat, tak ada masalah. Ini pun ada dalil. Apa dia? Nabi baca kuat. Kan? Sampai sahabat dengar ketika sembahyang siriyah. Sembahyang sir. Gitu. InsyaAllah setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Silap kurang saya tertangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه